kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran kita pada hari ini. Oke, kita akan sambung lagi bahagian yang terakhir dalam bab 9, yaitu 9.6. Subtajuknya ialah pengaratan. Oke, jadi saya rasa semua orang tahu apa itu pengaratan. Oke, dia melibatkan besi. Oke, besi bertindak balas dengan air dan oksigen. Oke, untuk membentuk karat, pengaratan. Oke, karat besi warna apa? Perang. Warna perang, warna perang. Oke, karat itu dia sebenarnya ialah nama kimia ialah ferrum 3 oksida. Ferrum 3 oksida. Oke. Jadi kita lihat bahagian yang awal ini, kakisan logam dan pengaratan. Oke, apakah perbezaan kakisan logam dan pengaratan? Kakisan logam ialah tindak balas redox, iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey, kakisan logam ialah tindak balas redox, iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron. Okey, ini setengah persamaan. Okay, contoh kalau kita ada suatu logam M. Okay, M ini bila dia mengalami kakisan logam, okay, M akan membebaskan elektron membentuk ion logam lah, logam M, N positif. N ni ialah nombor lah, sama ada dia Mn2 positif kah ataupun M3 positif. Okey, itu bergantung kepada logam yang digunakan. N tu ialah nombor lah. Okey. Apa pula pengaratan? Pengaratan besi ialah kakisan logam yang berlaku pada besi. Okey. Jadi besi ni dia mengalami kakisan. Okey. Nama proses kakisan besi ni dia ada nama khas lah, pengaratan. Okey. Kita tak panggil pengaratan zinc. Okey. Pengaratan ni dia hanya khusus digunakan untuk besi sahaja. Selain daripada besi, kita mesti guna istilah kakisan zinc. Okay. Siapa buka mic on? Tolong tutup ah. Tutup mic ni. Ani mic Ani. Lupa tutup kah? Dah cikgu dah. Dah, okey. Sambungannya, apabila logam besi mengalami pengaratan, lapisan oksida besi yang berwarna perang terbentuk pada permukaan besi. Okey, dia karat ini bersifat mudah retak dan telap. Okey. Maksudnya dia boleh telap ni, dia boleh macam mana? Boleh dimasuki oleh air lah. Pengaratan berlaku secara berterusan dan merosakkan struktur besi. Okey, kalau contoh kita ada sebatang paku, okey, mula-mula permukaan luar dia yang berkarat. Kita nampak luar dia berkarat. Okey. Lama-lama karat itu akan masuk juga ke dalam, bahagian dalam pun akan mengalami pengaratan. Sebab apa? Bila karat itu dah terbentuk, okay, karat itu sifatnya mudah retak dan telap.
Okey, karat tu boleh tertanggal, kemudian besi itu akan terdedah semula kepada air dan oksigen. Maka sebab itu pengaratan tu akan terus berlaku. Okey, sampailah semua struktur besi itu berkarat. Okey, secara umumnya semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah logam terkakis. Okey, kena hati-hati ya. Dia bukannya terhakis ni salah. Okey, terhakis ni digunakan untuk hakisan tanah. Okey, kalau untuk logam ni kita guna istilah kakis, K-A-K-I-S. Okey, semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah logam terkakis. Sebagai contoh, kakisan logam besi lebih cepat berbanding logam kuprum. Okey, dia ada kaitan dengan siri, ya, siri yang ini. Ini ialah siri elektrokimia. Okey, siri elektrokimia ini hanya sebahagian daripada keupayaan elektrod piawai. Okey, senarai yang ada banyak nilai E0, itu ialah keupayaan elektrod piawai. Jadi untuk siri elektrokimia ni dia hanya sebahagian saja. Okey, dia ambil sebahagian logam untuk dijadikan sebagai siri elektrokimia. Jadi susunannya seperti ini. K, Ca, Na, Mg, Al, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hydrogen, kuprum, argentum. Okey. Dalam ini setengah persamaan lah. Okey. Dia ada bahagian ion logam dan juga logam. Okey. Di bahagian ion logam ini, okey, apabila kita semakin ke bawah susunan siri ini, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Okey, ejen pengoksidaan meningkat. Maksudnya ion logam ini dia akan mengalami penurunan. Okey, penurunan dia menerima elektron. Okey. Untuk bahagian logam ini pula, kalau kita ikut susunan dari bawah ke atasnya, okay, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okay. Dan maksudnya di sini dia mengalami pengoksidaan. Okay. Okay. Jadi adakah kita perlu hafal susunan ini, siri elektrokimia ini? Okay. Jawapan saya sebaik-baiknya kita hafal lah. Sebab kalau kertas 2 memang kita dibekalkan senarai keupayaan elektrod piawai. Okay. Tapi untuk kertas 1 saya rasa mungkin tidak dibekalkan. Okay. Jadi siri ini awak kena ingatlah. Okay. Jadi siri elektrokimia ni ada banyak kegunaan dia. Okay. Kita dalam proses pengaratan ni, okay, logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Okay. Kita fokus kepada logam sekarang. Logam yang lebih atas dia lebih elektropositif. Okay. Maksudnya sini, bila logam tu di atas, dia ialah ejen penurunan yang kuat. Okay, dia adalah ejen penurunan yang kuat. Okay. Jadi dia akan mengalami pengoksidaan. Okay. Mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan yang kita dah belajar ada 4 aspek yang kita boleh lihat, iaitu
Apa aspeknya untuk pengoksidaan? Masih ingat tak? Ada 4. Apa ingat? Membebaskan elektron. Membebaskan elektron lagi. Negatif. Terminal negatif. Bukan, kita cakap pasal aspek. Apa aspek yang boleh digunakan untuk menerangkan pengoksidaan? Menerima elektron. Nilai inat kah? Nilai inat kah? Bukan. Yang mula-mula sekali kita belajar. Aspek untuk menerangkan pengoksidaan dan penurunan. Kalau bahan mengalami pengoksidaan, bahan itu dia akan memperoleh oksigen. Okay. Membebaskan elektron. Membebaskan hidrogen. Nombor pengoksidaannya meningkat. Okey, itu. Okey, jadi dalam siri ni awak kena hafal ni. Semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Okey, dia semakin elektropositif ni disebabkan oleh dia merupakan ejen penurunan yang kuat. Okay. Bila penurunan yang kuat, dia mengalami pengoksidaan lah. Pengoksidaan tadi saya kata melepaskan ataupun membebaskan elektron. Bila dia mudah melepaskan elektron, jadi logam itu akan lebih mudah mengalami kakisan. Okay. Mudah logam itu terkakis. Okay. Kalau kita banding, contohnya saya bagi 2 jenis logam. Logam zinc dengan logam magnesium. Okey, soalan saya. Logam mana yang lebih mudah terkakis? Magnesium ataupun zinc? Magnesium. Okey, jawapannya mestilah magnesium. Okey, terangkan jawapan anda. Macam mana awak nak terangkan? Kerana magnesium mempunyai lebih elektropolitik. Ya, okey. Kerana logam magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Okey. Itu untuk bila kita nak menerangkan tentang kakisan. Okey. Kalau kita bandingkan ferrum dengan kuprum, okay, yang mana akan mengalami kakisan, lebih mudah terkakis? Ferrum lah kan, sebab ferrum lebih atas lah. Ferrum lebih elektropositif daripada kuprum. Jadi awak kena ingat konsep dia ni, logam yang di atas tu dia lebih elektropositif dan lebih mudah mengalami kakisan. Okay, sebab dia lebih mudah melepaskan elektron. Okay, jadi bagaimana pengerasan besi berlaku? Okay, di sini dalam buku teks dia bagi awak ada 4. Okay, ada 4 langkah bagaimana besi boleh mengalami pengaratan. Okey. Kalau perasan di sini dia dah nyatakan anod dan katod. Okey, jadi sebenarnya pengaratan besi ni ialah sejenis sel kimia. Okey, sel kimia iaitu dia boleh melibatkan pengaliran elektron. Okey, melibatkan pengaliran elektron. Okey, jadi ni pengangkatan besi berlaku apabila besi terkakis akibat kehadiran air dan oksigen. Pengangkatan besi ialah tindak balas redoks apabila oksigen bertindak sebagai ejen pengoksidaan
sementara besi bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Berdasarkan rajah, besi bersentuhan dengan air dan terdedah kepada oksigen. Sel kimia ringkas terbentuk. Okey. Kita perhatikan rajah ini. Okey. Titisan air ini, okey, pengatan akan berlaku di bahagian tengahnya. Okey, kalau perasan dia ada lekuk di sini kan. Okey. Ada penerangannya pada slide yang berikutnya. Okey. Langkah 1 ni, tindak balas yang pertama. Permukaan besi di bahagian tengah titisan air mempunyai kepekatan oksigen yang lebih rendah, dia akan menjadi anod, terminal negatif. Pernah dimaklumkan sebelum ini, anod ialah tempat di mana berlakunya pengoksidaan. Okay. Pengoksidaan. Jadi di bahagian tengah ini, okay, atom ferrum akan melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan, membentuk ion ferrum 2. Okay, di tengah-tengah titisan air itu, atom ferrum akan melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Maka daripada atom Fe, dia membentuk ion ferrum 2, Fe2 positif. Okey. Proses yang kedua, elektron mengalir melalui besi, ditunjukkan dalam rajah ada anak panah tu, E, ke hujung titisan air. Dia akan bergerak ke hujung titisan air, iaitu kepekatan oksigen di hujung titisan air itu adalah tinggi sebab dia terdedah kepada udara. Jadi kepekatan oksigen tinggi. Permukaan besi di bahagian ini akan menjadi katod. Okey, bahagian ni akan jadi katod. Terminal positif. Kalau anod pengoksidaan, katod mengalami penurunan. Okey. Kalau ferrum tadi mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan? Ialah oksigen. Okey. Oksigen yang larut di dalam air, di hujung titisan air tu, oksigen mudah larut di situ. Oksigen menerima elektron dan mengalami penurunan, membentuk ion hidroksida. Okey. Jadi oksigen dan air lah, dan air ni dia sama-sama, okay, akan menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okay, itu tindak balas 3. Kemudian, okay, tadi langkah 1 kita dah menghasilkan ion ferrum 2. Okay, langkah 3 kita dah menghasilkan ion hidroksida. Apa terjadi selepas ini dalam langkah yang keempat? Ion ferrum akan bertindak balas dengan hidroksida tadi. Okey. Mereka berdua ni akan bertindak balas. Membentuk ferrum 2 hidroksida. Okey, membentuk ferrum 2 hidroksida. Okey. Ion ferrum 2 ni dia berwarna hijau. Okey, dalam topik garam kita dah belajar. Ferrum 2 saja dia mesti warna hijau. Ferrum 3 berwarna perang. Okey, karat tu warna perang sebab ada ion ferrum 3. Ini. Okey. Nanti ferrum 2 hidroksida ni dia akan mengalami
pengoksidaan yang berterusan oleh oksigen. Dia akan terus-menerus bertindak balas dengan oksigen yang terdapat dalam air membentuk ferrum 3 oksida terhidrat Fe2O3 titik XH2O. Okey, ini ataupun nama ringkasnya ialah karat. Ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, maksudnya ada air lah. Okey, ada air dalam ferrum 3 oksida tersebut. X ialah integer yang mempunyai nilai yang pelbagai. Okey. Dan bila dah membentuk karat, iaitu ferrum 3 oksida, karat ni sifatnya rapuh. Dia mudah pecah lah. Okay. Gelap dan tidak melekat dengan kuat. Okay. Oleh itu, air dan oksigen dapat meresap pada logam besi yang berada di bawahnya. Besi akan mengalami pengaratan yang berterusan. Okay. Sampai ke dalam besi itu akan mengalami pengaratan sebab air dan oksigen dapat meresap masuk. Okey, bagaimana pengaratan boleh dicepatkan? Pengaratan besi berlaku lebih cepat dengan kehadiran asid ataupun garam. Kerana bahan-bahan ini melarut di dalam air menjadi elektrolit yang baik. Elektrolit akan meningkatkan kekonduksian elektrik bagi air. Sebab tadi dah dinyatakan kan, pengaratan ni ialah suatu sel kimia ringkas. Dia melibatkan ada pengaliran arus elektrik sebab melibatkan pemindahan elektron. Jadi bila ada asid atau garam, air itu nanti akan menjadi elektrolit yang akan menyebabkan meningkatkan kekonduksian arus elektrik bagi air. Elektron tu nanti lebih mudah untuk dipindahkan, lebih cepat. Sebab tu kalau di tepi laut, struktur daripada besi ni dia lebih cepat berkarat berbanding yang jauh dari daratan. Sebab tepi laut, air laut kan masin, dia mudah tersejat, akan mudah lagi terkena pada objek besi di tepi laut. So itu ialah pengaratan besi, sebagai tindak balas redox. Ada soalan? Panjang penerangan ni. Sudah itu. Ada. Okey. Ya. Dan untuk besi yang ada stainless steel nya kurang elektropositif kah? Macam stainless steel yang akan berkarat kah kelak? Okey. Stainless steel bahasa Melayunya keluli nirkarat. Stainless steel ni ataupun keluli nirkarat ialah sejenis alloy. Dia ada campuran Logam. unsur-unsur logam lain. Yang lebih elektropositif daripada besi. Jadi besi dalam keluli nirkarat ni, stainless steel, dia tidak akan berkarat. Sebab dia dah ada logam lain yang lebih elektropositif daripadanya. Dan biasanya keluli nirkarat ni dia campuran dengan kromium, nikel, itu bahan-bahan yang tidak dia mengalami kakisan, tapi dia tidak rapuh tidak rapuh. Dia masih kuat. Soalan siapa lagi? Sabit tadi. Hai Igu, saya tanya Igu, saya ni daripada awal ada ferrum je Igu, jadi ada ferrum 2, lepas saya ferrum 3 Igu. Apa dek? Yang pun casnya Igu, macam ni boleh bertambah. Macam ni boleh bertambah. Ferrum tadi. Igu. Okey.
kan langkah satu tadi besi ialah ferrum lah. Yes, cikgu. Ferrumnya ialah atom. Okay? Sebab dalam pengeratan besi ni kita cuma ada satu jenis logam. Kalau kita tengok siri ni tadi besi. Okay? Besi ni dikira logam yang elektropositif. Dia berada di tengah-tengah kan. Dia juga sejenis logam yang elektropositif. Okay, jadi bila pengeratan berlaku, ferrum ini dia akan derma, okay, ataupun membebaskan elektron. Okay. Dia membebaskan 2 elektron sekaligus menjadi ion ferrum 2 positif. Daripada atom dia jadi ion ferrum 2. Okay. Kemudian di langkah 4, okay, dia 2 positif kan, dia bertindak balas dengan hidroksida, okay, menjadi ferrum 2 hidroksida. Okay, ferrum ni kita mesti letak 60 nombor pengoksidaan ferrum 2. Bila kita menulis nama lah ferrum 2 hidroksida. Okay. Proses seterusnya Fe2 positif ni, okay, dia akan berterusan. Dia tindak balas dengan oksigen, okay, dan air secara berterusan. Lama-lama dia jadi berubahlah menjadi ferrum 3 positif. Okay. Dan ada ion lain lah. Okay. Jadilah dia ferrum 3 oksida terhidrat. Menjawab soalan tak? Menjawab, cikgu. Jadi maksimumnya ferrum 3 lah, cikgu. Ferrum 3. Okey. Okey. Faham. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey. Kesan logam lain ke atas pengeratan. Tadi awak tanya tentang stainless steel kan? Apa kesan lain ke atas pengeratan? Besi dalam bentuk keluli digunakan dengan meluas dalam bahan binaan. Keluli ni kalau kita untuk buat rumah kan, kita nak buat tiang rumah tu, kita guna besi keluli. Dia bukan 100% besi, dia ada campuran logam lain supaya dia lebih kuat dan lebih tahan karat. Okay. Contohnya besi digunakan membuat kenderaan, bangunan, jambatan dan landasan kereta api. Bagaimanapun, pengeratan akan menyebabkan struktur besi semakin lemah. Okay. Pengeratan tu masih berlaku. Okay, tapi dia lambat sikit. Okay. Apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif seperti zinc, maka pengeratan besi adalah perlahan. Okay, sebab atom zinc melepaskan elektron dengan lebih mudah berbanding ferrum. Oleh itu, zinc terkakis dan mengalami pengoksidaan. Okay. Dia macam ni lah. Saya guna satu perumpamaan. Okey. Untuk ferrum. Okey. Ferrum ini dia elektropositif. Dia mudah nak menderma elektron. Okey, membebaskan elektron. Okey. Ini kalau dia sorang-sorang. Bila dia ada kawan di sebelahnya, kawan dia ni namanya zinc, Zn. Okey, mereka berpegang tangan, bersentuhan lah. Okey, bersentuhan. Dan zinc ni dia lebih, mana nak cakap? Dia lebih berkemampuan lah untuk menderma elektron.
Mereka ni niat sama-sama nak menderma, tapi zinc ni hanya banyak lagi duit lah, okay, untuk dia buat derma. Okay. So daripada ferrum dia derma, dia bagi dulu zinc untuk menderma elektron. Jadi di sini ferrum dia tidak akan mengalami pengeratan dahulu. Okay. Zinc yang akan terkakis. Duit zinc ni akan dikikis dulu sebelum ferrum ini mengalami kakisan. Okay, lebih kurang macam itulah konsepnya. Dengan syarat dia mesti bersentuhan. Logam zinc dengan ferrum ini mesti bersentuhan. Barulah ferrum tidak terkakis. Zinc yang akan mengalami kakisan. Okay. Elektron yang dibebaskan mengalir melalui besi ke permukaan logam yang terdapat air dan oksigen. Setengah persamaan penurunan. Ini yang berlaku kepada air lah. Apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif seperti plumbum, pengeratan besi menjadi lebih cepat. Atom ferrum kehilangan elektron lalu membentuk ion ferrum 2. Oleh itu besi berkarat dan dioksidakan. Okey, dia macam ni lah. Okey, kita ada eksperimen sebenarnya. Tunggu buka sekolah lah. Okey, ini paku besi. Okey, kalau kita dedahkan dia dengan air dan oksigen, okey, lama-lama dia akan berkarat. Okey, dalam 2-3 hari dia akan membentuk karat. Okey, kalau paku besi ni kita buat ataupun kita lilitkan dia dengan jalur magnesium. Kita lilitkan dia dengan jalur magnesium. Ini magnesium. Okey. Maksudnya sekarang magnesium ni dah bersentuhan dengan besi. Okey. Bila kita letak dalam air, terdedah dengan oksigen, okey. Besi tidak akan berkarat. Besi tidak mengalami pengaratan. Yang mengalami tindak balas sekarang ialah magnesium. Sebab apa? Magnesium lebih elektropositif. Magnesium lebih senang nak melepaskan elektron. Jadi magnesium ni akan menjadi ion magnesium 2 positif. Maksudnya paku besi ni tidak akan berkarat. Dia dilindungi oleh magnesium daripada mengalami pengaratan. Nanti magnesium ni pula lah yang bertindak balas. Okay, bertindak balas dengan OH. Okay, itu kalau besi ataupun ferrum dia bersentuhan dengan 3 logam ini. Magnesium, aluminium dan zinc. Okay, logam-logam yang lebih elektropositif daripada besi. Besi lambat berkarat apabila bersentuhan dengan magnesium, aluminium dan zinc. Okay, tapi kalau besi ni kita lilitkan dia, kita sentuhkan dia dengan logam stannum, plumbum dan kuprum. Okay. Besi ni akan lebih cepat mengalami pengaratan sebab besi lebih elektropositif daripada ketiga-tiga logam ni, stannum, plumbum dan kuprum. Okay, ada soalan nak tanya? Jadi kita ada siri kan, kalau nak cari Maggie, Ali, Zainab, Ferry sanggup pergi hutan cari anggur.
Okey. Ya cara saya ingat. Kalau nak pakai, pakailah. Okey, so ini besi. Logam yang atas ni mengelakkan besi berkarat. Kalau besi tu seorang-seorang saja, dia memang akan berkarat. Kalau besi bersentuhan dengan logam-logam di bawah ni, besi berkarat. Faham tak? Faham juga. Faham juga. Okey, ada soalan lain tak? Tak ada juga. Tidak sih. Ada. Okey. Kita Cikgu. ada cara. Apa dia? Bukan cikgu Madah macam trek kereta api ya cik. Nya pakai zinc dengan apa cikgu? Zinc. Landasan kereta api naknya campuran dua logam. Keluli. Disebabkan dua campurannya nya lambat berkarat nak cikgu. Lambat Kenapa si berkarat. pakai besi yang si berkarat macam nak ya cikgu? Apa nama? Stainless steel. Stainless steel. Kena si pakai stainless steel. Oh, jadi Okey. landasan kereta api. Stainless steel memangnya bagus, tapi nya mahal. Oh, Kan? Awak tak tengok tak stainless steel ni nya besinya campuran logamnya memang berkualiti. Dia ada campuran logam kromium dan sebagainya. Sebab ya stainless steel tu nya permukaannya berkilau. oh, Okey. Nah, biasa barangan dapur lah, sudut stainless steel, periuk stainless steel, benda-benda macam ya lah. Takkan awak nak pakai stainless steel dekat landasan Yang dia- kereta api? okey. Okey. Boleh buat tapi landasan kereta api bukannya pendek kan, panjang. Betul. Cikgu. Okey. Ada lagi? Okey, cara mencegah pengeratan besi. Penggunaan permukaan pelindungan. Kaedah ini menghalang besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen, iaitu kita boleh sapu, cat, grease ataupun letak lapisan plastik. Okey, contohnya cat pagar kereta dan jambatan, sapu minyak atau grease pada enjin kereta, lapisan plastik pada dawai pagar. Okey, ni biasa kita tengok kan, dawai pagar warna hijau tu yang ada salut plastik. Itu untuk mengelakkan pengeratan. Ataupun kita menggunakan logam lain. Apa maksud logam lain ni? Iaitu kita buat penggalvanian. Okey, kita menyador besi atau keluli tu disador dengan zinc, zinc yang nipis. Okey, zinc tadi dia lebih elektropositif daripada besi. Kalau nak cari Maggie, Ali, Zainab, Terry, zinc di atas dia zinc lebih elektropositif. Nanti zinc akan mengelakkan besi daripada berkarat. Zinc akan membentuk lapisan oksida. Okey. Tapi lapisan oksida zinc ni dia bersifat keras, kuat, tidak telap dan melindungi logam besi. Dia tak seperti besi yang berkarat. Besi yang berkarat tu dia rapuh, mudah pecah. Tapi kalau zinc oksida, dia zinc oksida ni dia bersifat keras, kuat, tidak rapuh, maka dia dapat melindungi besi yang berada di lapisan bawah. Okey, sama juga penyadoran dengan timah ataupun sternum. Okey, sternum dia berada di bawah ferrum dalam siri elektrokimia. Tetapi sternum ini kita boleh gunakan juga, kita buat di lapisan atas besi. Sebab apa?
Sternum juga akan mengalami pengoksidaan. Dia akan menjadi sternum oksida. Okey. Okey. Sternum oksida ni sama jugalah seperti zinc oksida. Dia akan membentuk lapisan pelindungan oksida. Okey. Sifatnya samalah, keras, kuat, tidak telap. Jadi dia dapat melindungi permukaan besi di bawahnya yang dia lapisi. Contohnya awak ada cincin besi lah. Cincin besi awak sadorkan dengan sternum. Okey. Di besi, cincin besi dalam tu tidak berkarat. Okey. Yang sternum yang di luar tu dia mengalami pengoksidaan, tapi dia menjadi pelindung sebab dia keras, kuat dan tidak telap. Sama juga penyadoran dengan kromium. Digunakan pada bumper kereta, basikal dan barangan hiasan. Okey, ni. Boleh saya teruskan? Ada soalan? Boleh. Cikgu, kromium kedap fiber carbon aja cikgu. Bukan. Bukan. Fiber karbonnya karbon. Karbon. Kromium ni besi. Bukan besi. Kromium sejenis logam. Fiber karbonnya karbon. Okey, tak sama. Okey. Okey. B, pelindungan logam korban. Okey. Ini besi disambung pada logam yang lebih elektropositif seperti magnesium dan zinc. Ini macam konsep paku tadilah. Paku kita lilit dengan magnesium. Okey. Apabila besi disambung pada logam yang lebih elektropositif, logam yang lebih elektropositif terkakis manakala pengeratan besi dapat dicegah. Logam yang lebih elektropositif menjadi logam korban. Okey, itu maksud. Okey. Logam korban ni perlu diganti dari semasa ke semasa. Okey, sebab lama-lama dia mengalami kakisan kan. Lama-lama dia akan habis lah. Okey, dia perlu diganti. Logam korban digunakan untuk pelindungan kakisan tiang jambatan, badan kapal, paip bawah tanah. Okey, seperti kita dapat lihat di sinilah. Okey, contohnya paip ni, paip besi. Ini besi ni, besi yang tulen. Tapi dekat permukaan luar besi tu, kita sambungkan dia dengan magnesium. Okey, kira dia bersentuhan lah sekarang. Okey. Jadi besi ini tidak akan berkarat sebab dia dah bersambung dengan magnesium. Magnesium akan menjadi logam korban. Magnesium akan terkakis. Besi tidak terkakis, dia masih lagi ferrum. Magnesium ni akan menjadi ion magnesium, jadi Mg2 positif. Sama juga case untuk inilah. Okey, tiang pelantar minyak di bawah laut tu, tiangnya daripada keluli, ada unsur besi dalamnya. Okey, bila terdedah dengan air laut kan garam, dia akan mempercepatkan pengaratan. Jadi kita perlu sambungkan dia dengan blok magnesium. Okey, untuk mengelakkan besi itu daripada berkarat. Magnesium akan menjadi logam korban sekali lagi. Sama juga untuk badan kapal. Badan kapal diperbuat daripada keluli juga. Tapi badan kapal tu ada bongkah zinc, bersentuhan dengan bongkah zinc. Zinc pun lebih elektropositif. Jadi zinc ni akan mengalami kakisan. Badan kapal yang besi tu tidak mengalami pengeratan. Okey, ada soalan? Sikit lagi nak habis. Cik dah cik. Dah ibu. Okey, yang ketiga pengaloyan. Ini awak tanya tadi, keluli nirkarat, stainless steel. Besi dialoykan dengan karbon, kromium dan
nikel. Okey. Kromium dan nikel membentuk lapisan pelindungan oksida yang tahan kakisan serta membentuk lapisan yang berkilat. Okey. Ini dia tadi. Jadi kromium dengan nikel ni dia membentuk lapisan oksida yang tahan kakisan dan berkilat. Lapisan oksida terbentuk melindungi besi daripada terdedah kepada air dan oksigen. Keadaan ini dapat mencegah pengaratan. Keluli nirkarat banyak digunakan dalam alatan pembedahan dan perkakasan dapur. Tak ada lagi digunakan di landasan kereta api lah. Mahal lah. Logam kromium ni mahal. Kromium dengan nikel. Jadi tak sesuai kita nak buat landasan kereta api menggunakan stainless steel, keluli nirkarat. Okey, ada soalan? Set dah je. Okey. Soalan last. Kalau tak ada soalan, ini soalan daripada saya lah dalam modul. Makanan dari tin yang telah kemek tidak selamat untuk dimakan. Terangkan mengapa. Ini soalan SPM tahun bila kah? 2019 kah? Silap saya. Kerana lapisan luarnya itu. Kemek nakkah keadaan besinya alu berkurang nak? Alunya terdedah lebih kepada udara dengan air. Asal saya. Lebih kurang macam ya lah. Jadi awak kena explain dengan tersusun sedikit. Bila tin kemek, lapisan pelindungnya akan menyebabkan besi terdedah kepada air Dan oksigen. dan besi akan mengalami pengaratan. Okey, jadi makanan yang dah terdedah kepada karat memanglah tidak selamat untuk dimakan. Okey, senang saja nak explainnya. Okey, so itu penerangan saya tentang pengaratan. Eksperimen kita tunggulah buka sekolah baru kita ni bincangkan balik. Ada apa-apa lagi nak ditanya sebelum kita bersurai? Tidak. Kalau tak ada, okey, kita stop di sinilah. Okey, kehadiran ada 14 orang. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan tambahan boleh tanya secara personal ataupun dalam grup. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Guru. Waalaikumsalam. Cikgu.